Ubat ini juga tidak boleh digunakan pada kulit yang dijangkiti bakteria. Ini kerana penggunaan ubat ini boleh menyebabkan kulit terhakis dan terdadah. Seterusnya, menyebabkan jangkitan bakteria pada kawasan terbabit. Ubat ini tidak boleh digunakan kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Ini kerana kulit mereka masih sensitif dan tidak sesuai dengan ubat keratolytik. Pesakit diabetes juga tidak digalakkan menggunakan ubat keratolytik. Ini kerana kesan sepingan ubat tersebut boleh menyebabkan kulit menggelupas, ruam serta kulit kering. Ini boleh menyebabkan berlakunya ulcer pada kaki ataupun tangan ataupun mana-mana anggota badan. Ini boleh menyebabkan pendarahan dan luka yang susah untuk sembuh. Ubat ini juga tidak boleh digunakan pada tahi lalat dan tanda lahir. Ini kerana boleh menyebabkan berlakunya kesan parut. Ubat ini juga tidak boleh digunakan di kawasan muka dan juga mana-mana kawasan genital. Ini adalah kerana kawasan tersebut adalah nipis dan sensitif. Penggunaan ubat tersebut boleh menyebabkan parut. Sekiranya pesakit mengalami lesi ataupun warts pada bahagian genital, pesakit boleh menggunakan ubat keratolytik yang lain, iaitu podofilum. Penggunaan ubat ini juga tidak boleh digunakan di bahagian kawasan badan yang mempunyai mucous membrane seperti mulut dan hidung. Ini kerana ubat keratolytik ini hanya digunakan pada kulit yang sudah mati, sedangkan mucous membrane adalah tisu yang hidup dan ia tidak sesuai digunakan di bahagian kawasan mucous membrane. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan khusus ubat ini. Khusus bermaksud perawat perlu memberi ubat ini secara berhati-hati kepada pesakit. Pesakit tersebut adalah pesakit yang sedang hamil ataupun pesakit yang masih menyusukan anak. Using the enclosed innovative brush applicator, patients can apply the solution directly and precisely to the lesion without contamination of the fingers. The inhibition of thymidine formation results in a reduced availability of building blocks for the synthesis of DNA. Cells are no longer able to divide. Their rate of proliferation slows down, and finally these cells die. Using the enclosed innovative brush applicator, patients can apply the solution directly and precisely to the lesion without contamination of the fingers. The inhibition of thymidine formation results in a reduced availability of building blocks for the synthesis of DNA. Cells are no longer able to divide. Their rate of proliferation slows down, and finally these cells die. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Izham. Nombor matrik BPP 20190050 dari kumpulan 44, penolong pegawai perubatan tahun 2 semester 1. Okey, baiklah. Hari ini saya akan membincangkan mengenai dua jenis ubat, iaitu salicylic acid 2 hingga 10% krim dan juga salicylic acid 2 hingga 10% ointment. Okey, baiklah. Kedua-dua ubat ini adalah sejenis ubat sapu. Ubat ini adalah jenis kategori C, iaitu ubat terkawal yang boleh dibekalkan oleh farmasi komuniti tanpa preskripsi ubat, tetapi hanya boleh didapati di premis boleh. Okey, baiklah. Indikasi bagi ubat ini adalah yang pertama, ketuat. Dan yang kedua, cons, dan yang ketiga, psoriasis. Psoriasis ni adalah sejenis penyakit kronik, penyakit kulit kronik yang di mana kulit penghidap ni dia punya kulit dia lebih cepat menebal dari orang yang normal. Okey, baiklah. Seterusnya, dos bagi ubat ini adalah kita kena apply secara gently lah dekat infected area tu selama 2 atau 3 kali sehari. Seterusnya, kita kena elakkan daripada sapu ubat ni di bahagian muka, di bahagian
sektor genital, ataupun kita sapukan ubat ni di kawasan yang luas lah. Maksudnya kawasan yang tak ada yang bukan affected area pun kita sapu, bukan, tak boleh. Hanya affected area saja yang boleh. Hanya tempat yang ada ketuat tu baru boleh kita sapu. Seterusnya kita pergi kepada kesan sampingan ubat ini. Okey, kesan sampingan ubat ini adalah iritasi kulit setempat, rasa kepanasan dan juga pedih, kulit dia akan jadi mengelupas, ruang-ruang merah serta kulit kering. Kontraindikasi bagi ubat ini adalah, maksudnya kontraindikasi ini adalah ubat ni tidak boleh diberikan kepada. Okey. Yang pertama, ubat ni tak boleh diberikan kepada orang yang ada alergik kepada dadah. Yang keduanya, ubat ni dia tak boleh beri kepada sakit yang mempunyai infected skin. Yang ketiga, ubat ni perlu dijauhkan daripada kanak-kanak yang kurang daripada 2 tahun. Seterusnya, ubat ni tak boleh disapu kepada pesakit diabetes. Dan yang terakhir sekali, ubat ni juga tidak boleh diberikan kepada orang yang ada ketuat, yang ketuatnya tu dia ada di muka, di genital area ataupun di mucous membrane. Dan terakhir sekali, cautious bagi ubat ni adalah ubat ni tidak boleh diberikan kepada perempuan yang mengandung dan juga perempuan yang ada lactation. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azul Hafiz bin Abdul Halim. Nombor matrik BPP 20190062. Diploma Pembantu Perubatan kumpulan 44. Pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai ubatan iaitu tajuk keratolitik. Ubatan yang keempat iaitu salicylic acid 2% lotion. Ubatan ini adalah daripada kategori B. Indikasi bagi ubatan ini adalah was, iaitu ketuat pertumbuhan kecil dengan tekstur kasar yang dapat muncul di mana sahaja di badan. Ketuat disebabkan oleh virus dalam keluarga papilomavirus manusia HPV. Seterusnya, con adalah kawasan kulit yang keras dan menebal yang biasanya terdapat pada kaki. Dan seterusnya, psoriasis adalah penyakit kulit yang menyebabkan tompok-tompok bersilik merah, gatal, paling sering di lutut, siku dan kulit kepala. Dos bagi ubatan ini ialah sapukan dengan berhati-hati ke kawasan yang terjejas 2 kali sehari. Seterusnya basuh dengan pencuci 3 kali sehari. Kesan sampingan bagi ubatan ini adalah ruam, kulit kering, mengelupas dan iritasi kulit setempat. Ruam adalah kawasan kulit yang merah, bengkak dan menyakitkan. Okey, seterusnya ialah kontraindikasi ubatan, iaitu ubat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang alergik kepada ubatan keratolitik kerana akan menyebabkan muka ataupun kawasan yang lain bengkak. Seterusnya, tidak sesuai kepada kanak-kanak yang berumur bawah daripada 2 tahun kerana kulit mereka masih sensitif. Seterusnya, infected skin dan diabetes. Okey, yang seterusnya ialah cautious. Ubatan ini boleh diberikan tetapi perlu diberikan secara berhati-hati kepada yang pertama, pregnancy iaitu ibu yang mengandung. Seterusnya, lactation, ibu yang menyusukan anak. Okey, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Asnuddin bin Zainuddin, pelatih MA SEM 3, kad matrik BPP 20190049. Okey, so hari ini saya akan membincangkan ataupun berkongsi serba sedikit tentang ubat yang diberi nama keratolitis. So keratolitis ni apa dia? Keratolitis ni ialah satu bahan pengoksidaan yang berkuasa untuk mengelupas dan mengeringkan lesi. So dalam ubat keratolitis ni, dia ada bermacam-macam ubat. Tapi apa yang saya akan bincangkan kat sini dengan lebih terperinci ialah ubat yang berkaitan dengan salicylic acid, lactic acid dan oxypolitozidolikin solution ataupun diberi nama Colomac. Okey, so ubat ni dia dalam kategori A, yang mana cuma pegawai kesihatan sahaja yang boleh mencadangkan ubat ni. Okey, so ubat ni
cuma diperlukan kepada orang yang mengalami warts. Warts ni ialah ketuat yang tumbuh di seluruh badan dan disebabkan oleh virus. Dan cons ni ialah ketuat yang tumbuh pada kaki. Ketuat yang tumbuh pada kaki ni, iaitu cons ni, dia biasanya disebabkan oleh anggota kaki kita tu sentiasa diberikan tekanan. Contoh, kita selalu memakaikan kasut yang ketat dalam satu tempoh masa yang lama. Dan kategori yang ketiga yang perlukan ubat ni ialah orang yang mengalami hardened skin, iaitu kulitnya yang mengeras. Okey, so ubat ni, berapa dos yang kita perlu bagi pada orang yang memerlukan ubat ni? Okay, so dos dia ialah ambil satu titik dan letakkan pada kawasan yang terkena jangkitan tu ataupun kawasan yang sakit sebanyak 2 kali sehari. Okey, tu dos dia. And ubat ni, dia punya side effect dia ialah bagi pesakit yang mengambil ubat ni, pesakit tu berkemungkinan akan mengalami iritasi pada kulit yang setempat, rasa kepanasan dan rasa pedih, dan kulit yang menggelupas serta ruam dan kulit kering. Itu ialah side effect pada pasien yang mengambil ubat ni. Okey, so tadi saya cerita pada siapa yang perlukan ubat ni. Sekarang saya akan cerita siapa yang kita perlu berjaga-jaga untuk kita tidak boleh memberikan ubat ni. Okey, so kategori pesakit yang kita tak boleh bagi ubat ni ialah pesakit yang dia allergic, dia alahan pada dadah, iaitu allergic to drugs, dan dia mengalami kulit yang terdedah ataupun kulit yang terjangkiti. Dan kita tak boleh bagi ubat ni kepada kanak-kanak yang bawah 2 tahun. Dan pesakit yang mengalami diabetes tidak dibenarkan untuk mengambil ubat ni. Okey, so cautious ni pula, ubat ni kita kena berjaga-jaga kalau kita nak bagi kepada orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang dalam masa menyusukan anak. So kita kena berjaga-jaga terhadap 2 kategori ni. Okey, so untuk interaction ubat ni ataupun dengan kata lain, interaksi ubat ni dengan ubat lain, kalau kita ambil dalam masa yang sama, masih lagi tidak ditemui. Dan saya dah melakukan sedikit kajian tapi saya pun gagal lagi untuk menemui ni. Okey, so saya harap apa perkongsian saya hari ini dapat boleh menambahkan lagi sikit demi sedikit ilmu ataupun pengetahuan tentang ubat keratolitik ni. Okey, so sekian saja dari saya. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Nur Azrul Fitri, nombor metrik BPP 20190066. Seterusnya saya akan terangkan ubat ke-6. Ubat ke-6 adalah podofilum 10 hingga 20% pain. Ubat ini adalah ubat kategori B. Seterusnya indikasi bagi ubat ini ialah ketuat congenital luaran, iaitu ketuat yang tumbuh pada bahagian luaran kemaluan. Seterusnya adalah dos ubat. Sapukan 2 hingga 3 titis dengan berhati-hati pada bahagian ketuat. Diingatkan supaya kawasan persekitaran perlu disapu dengan Vaseline bagi tujuan perlindungan. Basuh selepas 6 hingga 8 jam. Hanya beberapa ketuat sahaja yang harus dirawat dalam satu masa. Kesan sampingan bagi ubat ini adalah inflamasi setempat. Kontraindikasi pula, tidak boleh digunakan oleh ibu yang hamil, pada bahagian ketuat yang berdarah, tahit lalat atau tanda lahir, dan bagi seorang yang sedang menjalani terapi steroid. Berhati-hati pada sensitive part. Seterusnya adalah interaction tidak dijumpai. Seterusnya adalah nasihat penggunaan semua ubat di atas. Yang pertama, elakkan daripada terkena pada mata, bibir, dalam hidung dan lipatan leher. Seterusnya, cuci dan keringkan kawasan selepas penggunaan. Seterusnya, ingatkan pesakit mengenai kesan sampingan ubat tersebut dan tingkatkan penggunaan 2 kali sehari jika tiada kesan sampingan berlaku. Seterusnya adalah cuci dengan air dan sabun jika berlaku kesan sampingan yang teruk dan ingatkan bahan krotik meluntur warna kain dan rambut.